akan memulakan lawatan kerja 2 hari ke Sweden mulai Isnin ini. Menurut kenyataan media Pejabat Premier Sarawak, lawatan itu terutamanya sebagai penanda aras mengenai perundangan dan pelaksanaan Ombudsman di Sweden. Sebelum ini, Datuk Patinggi Abang Johari telah memaklumkan hasrat Kerajaan Sarawak untuk memperkukuh peranan dan fungsi Ombudsman melalui penggubalan Ordinan Ombudsman Sarawak dengan menjadikan Sweden sebagai model. Sweden dipilih sebagai rakan kongsi penanda aras kerana ia terkenal dengan kekayaan dan legasi terhormat dalam menegakkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, ketulusan dan accountability. Semasa lawatan tersebut, Premier dan ahli rombongan juga akan mengadakan libat urus dengan pihak berkuasa tenaga dan pengendali kuasa Sweden. Selepas itu, beliau akan meneruskan lawatan ke Norway bagi mendapatkan pandangan tentang pembangunan dan operasi Carbon Capture Storage (CCS) di darat dan kemudahan hidrogen di Bergen. Semasa di Norway, Premier juga akan mengadakan pertemuan dengan pegawai Kementerian Petroleum dan Tenaga serta mengadakan perbincangan dengan pemain industri mengenai CCS, pelepasan sifar bersih dan inisiatif penyah karbonan. Beliau kemudiannya akan terbang ke London untuk menamatkan lawatan selama seminggu dengan pertemuan bersama pegawai tertinggi Shell di Ibu Pejabat Multinasional di Ibu Negara Britain. Lawatan Datuk Patinggi Abang Johari akan diiringi oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan beberapa pegawai tertinggi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan. Pengeluaran hasil projek penanaman semula kelapa spesies hybrid di kawasan Asajaya hingga ke Lingga dijadual pada 2028. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kelapa dengan benih campuran kelapa dari Filipina itu akan mula ditanam tahun depan. Projek penanaman semula kelapa di kawasan meliputi Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau dan Lingga itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. UNIMAS akan mewujudkan Agro Research Lab di Sebuyau bagi memantau serta memperkenalkan teknologi pertanian moden untuk membantu usahawan tani yang terlibat dalam industri penanaman kelapa. Tapak semayang juga akan dibangunkan bagi menyelidik dan menyediakan anak benih kelapa spesies hibrid tersebut yang mampu mengeluarkan 250 biji sepohon dalam satu kitaran berbuah. Bercakap dalam sidang media selepas taklimat pembangunan Sebuyau di Sebuyau, Premier memaklumkan projek tersebut adalah bagi menghidupkan kembali industri kelapa di kawasan tersebut dan pada masa sama meningkatkan pendapatan isi rumah penduduk setempat. Tambahnya, pembinaan benteng penahan untuk mengelak hakisan dan air masin sepanjang 26 km sedang dibina bagi memastikan industri kelapa tersebut berjaya. Kes kehamilan remaja di Sarawak menunjukkan tren penurunan sebanyak 38.09% dalam tempoh 6 tahun iaitu 2,481 kes pada 2016 kepada 1,536 kes pada tahun lepas. Sejak Januari hingga 31 Mac tahun ini pula 514 kes direkodkan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kes berkenaan berjaya dikurangkan menerusi program-program advokasi seperti program kesedaran dan advokasi pendidikan seksual di sekolah, Wacana Bestari serta One Stop Teenage Pregnancy Committee (OSTPC). Kes buang bayi berjaya dikurangkan kepada 2 kes setakat Ogos tahun ini berbanding 6 kes tahun lepas dan 10 kes pada 2021. Delivery of the child safely, ini yang kita mahu, supaya safe delivery of the child, so we save the baby. Kemudian we put up for iaitu perkhidmatan yang kita beri, okay, we ask, would like to look after the baby yourself, or would you like to continue education, mahu sekolah kah, meneruskan persekolahan anda kah, atau apa? So the options are there and we are there for them. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan antarabangsa Cina Muslim di Kuching, Sarawak.
Jelas Datuk Seri Fatimah, program-program advokasi yang diadakan di sekolah-sekolah bukan menggalakkan kehamilan remaja. Sebaliknya, memberi kesedaran akibat perlu ditanggung jika terlibat dengan kehamilan bawah umur serta risiko kesihatan bakal dihadapi dan kesan terhadap masa depan. Langkah ini juga bagi mengurangkan kes hamil remaja sekaligus mencegah pembuangan bayi di tempat tidak sepatutnya. Program advokasi melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Pendidikan dan lain-lain agensi berkaitan. Di Pedawan, polis berjaya memberkas ibu kepada bayi perempuan yang ditinggalkan berhampiran tempat pembuangan sampah Moyan Square awal pagi semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Pedawan, DSP Lim Jo Siong, suspek seorang wanita tempatan berumur 22 tahun diberkas kurang 2 jam selepas kes penemuan bayi difailkan. Suspek yang belum berkahwin itu telah dibawa ke Balai Polis Pedawan untuk siasatan lanjut. Wanita terbabit disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan berdepan hukuman penjara sehingga 7 tahun. DSP Lim yang dihubungi RTM mendedahkan kes ini di Kuching malam tadi. Dalam kejadian menyayat hati itu, seorang bayi perempuan yang cukup sifat ditemui berhampiran tempat pembuangan sampah dalam keadaan lemah sekitar pukul 6.50 pagi. Dua wanita yang menemui bayi malang terbabit telah membawanya ke klinik kesihatan Batu Kawah untuk mendapat rawatan lanjut sebelum satu laporan polis dibuat. Buat masa ini, bayi terbabit sudah mendapat rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Umum Sarawak. Baik remaja atau wanita yang berhadapan dengan isu kehamilan di luar nikah dinasihatkan tidak mengambil jalan singkat dengan membuang atau meninggalkan bayi yang dilahirkan di tempat yang tidak selamat. Menyatakan demikian, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozay Yunus berkata, sebaliknya mereka diminta mendapatkan hikmat nasihat daripada pihak berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Wanita dan Keluarga. Jabatan atau agensi terlibat boleh membantu remaja atau wanita berkenaan untuk mendapatkan tempat perlindungan untuk bayi yang bakal dilahirkan. Katanya adalah amat menyedihkan sekiranya bayi yang dilahirkan dibuang atau ditinggalkan di tempat-tempat tidak selamat kerana ia boleh mengancam nyawa bayi yang tidak berdosa itu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Festival Kanak-kanak di Pustakaan Negeri Sarawak, Kuching pagi tadi. Ia mengulas penemuan seorang bayi perempuan yang ditinggalkan berdekatan tempat pembuangan sampah berhampiran Pasaraya Moyan Square Batu Kawah semalam. Mengenai festival tersebut, Datuk Rozay berkata ia boleh menjadi platform mencungkil bakat cilik dalam pelbagai aspek melalui penyediaan pelbagai ruangan aktiviti. Sebanyak 11 ruangan aktiviti dibuka sepanjang 2 hari festival tersebut seperti persembahan, bercerita dan kebudayaan. Polis mengesahkan kehilangan seorang warga emas lelaki Sahari Mile 66 di Kampung Ulak sejak Khamis lepas dipercayai akibat serangan buaya. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Parum Niot berkata bukti itu dikesan berdasarkan kesan fizikal yang ditemui di kebun milik mangsa yang dipercayai lokasi terakhir mangsa sebelum dilaporkan hilang. Mangsa dipercayai turun ke kawasan kebun berdekatan dengan sungai. Kalau kita tengok di sebelah kanan kita ni berdekatan dengan sungai. Dan tidak balik sampai ke petang. Jadi laporan telah dibuat. Kita terima laporan dan terdapat kesan fizikal di kawasan sungai di mana bubu dia memeriksa, dipercayai bubu ditahan dan periksa dan kesan daripada tali bubu tersebut di batang kayu ya ke atas sungai. Kesan fizikalnya nampak ya dengan tali tersebut putus, tali bubu tersebut putus dan kita percayai ini adalah serangan daripada buaya. Hari pertama operasi mencari dan menyelamat SAR semalam seluas 3 km di kawasan darat tidak menemukan sebarang petunjuk. SAR hari ini radius pencarian di sungai diperluas sejauh 5 km dari lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang. Beliau menyatakan demikian selepas melakukan pemantauan SAR. Pasukan Polis Marin, bomber dan Angkatan Pertahanan Awam terlibat dalam pencarian ini termasuk bantuan penduduk kampung. Sementara itu, Ketua Kampung Ulak Roslan Kahar berkata kejadian itu merupakan kali ketiga berlaku di kampung itu. Saya selaku ketua kampung ingin berharaplah kepada pihak yang berkenaan lah ini kes
yang ketiga sudah. Jadi kalau dapat kami minta bantuan lah pada pihak makanan untuk menangkapkah buaya yang menganas. Ini kalau kami ikut kes yang ketiga sudah. Yang pertama sampai sekarang pun belum selesai lagi. Jadi yang kes kedua dan yang ketiga. Jadi ini kami penduduk kampung amat risau juga keselamatan lah. Sebagai langkah keselamatan, penduduk kampung telah dinasihati agar mengelak melakukan aktiviti sungai yang boleh mengancam nyawa akibat serangan raja sungai itu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan.